Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama Cikgu Syu dalam mata pelajaran Sains tahun 2. Baiklah, sebelum tu Cikgu nak minta murid-murid untuk like dan subscribe channel Cikgu. Terima kasih. Pada hari ini kita akan belajar tajuk baharu. Okey, kita akan masuk ke unit 8, tajuk campuran. Okey, jadi pada hari ini kita akan belajar kaedah mengasingkan campuran. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid dapat memerihalkan kaedah untuk mengasingkan campuran pelbagai bahan atau objek. Yang kedua, murid dapat menakul cara yang digunakan untuk mengasingkan campuran pelbagai bahan atau objek. Baiklah, kamu boleh tengok buku teks kamu. Unit 8, tajuk campuran. Okey, tengok gambar yang pertama. Ada dua orang murid, ada dua orang budak. Okey, perempuan, seorang adik dengan kakak lah. Okey, adik dengan kakak ni dia tengah pecahkan tabung. Okey, dia tengah pecahkan tabung duit dia. Wah, banyaknya. Si adik cakap. Okey, kamu tengok dekat tabung duit dia ni ada pelbagai jenis duit kan? Ada pelbagai jenis wang, ada duit kertas dan ada duit siling. Duit kertas pula ada yang duit bernilai RM10, ada yang bernilai RM5. Duit siling pun sama, ada yang bernilai 10 sen, ada bernilai 20 sen, ada 50 sen, kan? Jadi, kalau diasingkan begini, barulah duit mudah dikira. Jadi, duit yang berterabur ni diasingkan terlebih dahulu mengikut nilai duit tersebut. Okey, senang nak kira dia cakap. Okey, tengok gambar yang kedua. Okey, ada gambar orang tengah menuang air teh daripada teko kepada cawan. Okey, dia tuang dengan menggunakan penapis. Okey, nampak tak penapis ni? Okey, kita tapis air teh ini dahulu, dia cakap. Okey, kamu tengok dalam teko ni ada teh, ada air dan kamu nampak tak ada serbuk kan? Ada serbuk teh. Okey, jadi serbuk teh ni kalau kita tak tapis terlebih dahulu, jadi kalau tuang terus dalam cawan, masa kamu minum tu, terus terminum sekali dengan hampas teh tersebut kan? Mestilah rasanya tak sedap. Okey, jadi kamu mesti menapis dahulu serbuk teh. Okey, tapi sekarang ada yang dekat rumah mak kamu tak guna serbuk dah, dia buat air teh, dia tak guna serbuk, dia guna uncang. Okey, kalau dah guna uncang, tak perlu tapis lagi lah serbuk tersebut. Okey, jadi kalau yang mana guna serbuk untuk buat air teh, dia perlu tapis dahulu. Kalau tak tahu, kamu boleh tanya ibu kamu macam mana sebut teh tersebut. Okey, barulah tiada hampas teh. Tengok ni, asalnya dalam ni ada banyak sebut teh kan. Bila tapis, dah kosong dah, tinggal air teh sahaja dan boleh terus diminum. Okey, dia asingkan sebut tadi daripada air. Okey, tengok yang ketiga. Tepung perlu diayak terlebih dahulu. Hasilnya, tepung yang halus dapat diasingkan. Okey, ni pun sama. Kalau kamu tengok mak kamu nak buat kek ke, nak buat kuih ke, dia ayak terlebih dahulu tepung. Nak pastikan tepung tersebut menjadi halus kan. Dia ayak terlebih dahulu tepung tersebut. Okey, mengapakah bahan-bahan di dalam campuran di atas diasingkan? Kenapa? Adalah kegunaan dia kan. Okey, tengok contoh-contoh campuran. Sekarang kita tengah belajar tajuk campuran. Macam tadi, campur duit siling bercampur, air teh bercampur dengan serbuk teh dan tepung kan. Okey, ni cikgu nak tunjuk lagi contoh-contoh campuran. Okey, yang pertama, campuran bijirin. Kamu tengok dalam mangkuk ni ada macam-macam bijirin kan. Ada cornflake ke, ada oats, ada berries, ada strawberry kan, bercampur-campur. Ni campuran bijirin. Ni contoh-contoh campuran. Okey, lagi kita ada campuran klip kertas dan pasir. Okey, ini ada pasir, dalam ni ada klip kertas.
Okey, lagi kita ada campuran serpihan kayu dan pasir. Dalam akuarium ni ada serpihan kayu, ranting-ranting kayu dan pasir. Macam mana nanti kita nak asingkan dia? Okey. Lagi kita ada campuran air berlumpur. Air berlumpur ni campuran air dengan tanah ataupun pasir. Tengok ni ada tanah kat bawah ni kan, campuran air berlumpur. Okey, seterusnya kita ada campuran beras dan tepung. Tepung dengan beras ni dah bercampur dah dalam ni. Okey, ini adalah contoh-contoh campuran. Okey. Kaedah mengasingkan campuran. Okey, kamu tengok tadi kan. Tadi ni macam-macam benda ni dah telah bercampur. Jadi, macam mana kalau kita nak asingkan campuran tersebut? Okey, kita tak nak lah klik kertas duduk sekali dengan pasir ni. Kita nak kutip klik kertas. Macam mana nak kita nak asingkan campuran tersebut? Okey, kaedah mengasingkan campuran tersebut. Okey, kamu dengar betul-betul. Okey, yang pertama kita ada kaedah menyisih. Okey, dengan kaedah menyisih. Menyisih ni kita mengasingkan dua bahan yang besar, dua objek yang besar. Tengok kamu contoh ni, maruku dengan ada bercampur dengan kacang. Kan? Contohnya kamu tak makan kacang, kamu makan maruku je. Jadi kamu asingkan kacang. Sisihkan kacang, kamu menyisih. Ini kita panggil menyisih. Kedua-duanya objek yang besar. Kita boleh kutip guna tangan kita. Ni dia menyisih kacang daripada maruku. Okey. Yang pertama, kaedah menyisih. Yang kedua, kaedah mengayak. Mengayak. Contoh tadi kita ayak tepung. Yang ni contohnya mak kamu nak masak, nak buat kek. Tiba-tiba adik kamu datang tabur tabur lada hitam dalam tepung mak kamu. Jadi macam mana nak asingkan lada hitam daripada tepung tersebut? Takkan nak kutip satu-satu, banyak kan? Jadi kamu boleh guna kaedah mengayak. Okey, dia mengguna mengayak. Ni pengayak ni, letak tepung yang bercampur dengan lada hitam tadi, ayak sampailah keluar tepung. Nanti tinggal lada hitam je dekat atas ni. Okey, jadi dia dah boleh asingkan. Okey, tengok yang ketiga, kaedah menggunakan magnet. Okey, macam mana? Benda apa yang boleh guna magnet ni? Okey, objek yang boleh menggunakan magnet adalah contoh seperti besi kan, sudu, paku, klip kertas. Okey, ni klip kertas yang dah bercampur dengan pasir. Jadi macam mana dia nak kutip klip kertas banyak-banyak dalam pasir ni? Dia menggunakan magnet. Lalukan magnet dekat atas ni apa semua. Nanti klip kertas tersebut melekat pada magnet. Ni klip kertas tertarik pada magnet. Okey, cara yang keempat ialah cara mengapung. Okey, mengapung ini contoh akuarium tadi. Dalam akuarium ada pasir, ada serpihan kayu, ada ranting kayu. Jadi macam mana nak asingkan bahan-bahan macam dah banyak-banyak benda dalam tu kan? Takkan nak kutip satu-satu. Jadi guna kaedah mengapung. Kamu masukkan air ke dalam bekas tersebut. Kemudian bahan yang boleh terapung dia akan terapung ke atas. Contoh ranting kayu ni dia terapung ke atas, dan pasir dia tak terapung, dia tenggelam. Jadi yang terapung tu kita boleh ambil dan asingkan daripada akuarium tersebut. Okey, yang kelima, menuras. Okey, menuras ni ni contoh yang dia tunjuk dalam gambar ni. Dia menuras kopi. Tuang kopi dalam ni, turas, keluar air kopi je kat bawah ni, dan hampasnya tinggal di atas dekat corong turas ni. Okey, jadi kita ada berapa kaedah pengasingan? Kamu kena hafal dan kena ingat yang ni kita ada 5 kaedah pengasingan.
kaedah mengasingkan campuran. Okey, maaf. Kita ada 5 kaedah mengasingkan campuran. Yang pertama, kaedah menyisih. Yang kedua, mengayak. Yang ketiga, menggunakan magnet. Yang keempat, mengapung. Dan yang kelima, menuras. Okey, kamu kena ingat dan hafal 5 perkara ini. Okey. Okey, kamu boleh tengok buku teks muka surat 88. Kaedah mengasingkan campuran. Lihat makanan ini ada campuran maruku dan kacang. Macam cikgu tunjuk tadi. Saya suka maruku tapi saya tak suka makan kacang. Saya suka kacang. Yang ni suka maruku, yang ni suka kacang. Jadi, bagaimanakah kunang dan kanang? Okey, bagaimanakah Kugen dan Kanang hendak mengasingkan campuran kacang dan maruku? Kita boleh mengasingkan bahan-bahan dalam campuran dengan kaedah yang berbeza. Okey, macam mana dia nak asingkan? Guna kaedah apa? Ya, ada 5 kaedah yang cikgu telah sebutkan tadi. Okey. Tengok, Kugen dan Kanang boleh mengasingkan campuran kacang dan maruku dengan cara menyisih. Dia guna kaedah menyisih. Okey. Dia ni dalam satu pinggan ni ada maruku yang dah bercampur dengan kacang. Jadi dia menyisih. Dia isihkan kepada 2 bahagian. Satu pinggan kacang dan satu pinggan lagi maruku. Okey, mengapakah campuran ini sesuai diasingkan dengan cara menyisih? Ini kerana kacang dan maruku mempunyai saiz yang besar. Okey, ini cara menyisih. Okey. Menyisih ialah sesuai untuk benda yang mempunyai saiz yang besar dan bentuk yang berbeza. Okey, ini cikgu dah gariskan. Kaedah menyisih sesuai untuk objek ataupun bahan yang mempunyai saiz yang besar dan bentuk yang berbeza. Tahukah kamu cara untuk mengasingkan campuran yang lain? Baiklah, kita tengok situasi yang pertama. Mak nak buat apa ni? Anak dia tanya. Mak cakap, mak nak buat kek hari jadi untuk ayah. Okey. Tiba-tiba adiknya mencampurkan kismis ke dalam tepung. Adik, jangan. Tengok, kan dah bercampur. Okey, bagaimanakah Kugen boleh mengasingkan campuran kismis dan tepung ini? Mudah saja. Okey, tengok ni. Dalam tepung, tiba-tiba adik dia pergi campur kismis dalam tepung tu. Macam mana nak buat? Macam mana nak asingkan tepung dengan kismis tu? Takkan kita nak buang tepung tu. Okey, jadi kita guna kaedah mengayak. Kita asingkan tepung dengan kismis dengan cara mengayak. Mengapakah Kugen memilih cara itu? Okey, cara mengayak. Kerana mengayak boleh mengasingkan bahan bersaiz halus daripada bahan bersaiz besar. Jadi kamu kena ingatlah, menyisih, tadi menyisih kan? Menyisih kita nak asingkan bahan, kedua-dua bahannya bersaiz besar. Kalau mengayak pula, kita nak asingkan bahan halus dan bahan besar. Objek halus dengan objek besar. Jadi kita guna kaedah mengayak. Okey, kita tengok situasi yang kedua. Kenapa kotak klip kertas abang di sini? Abang dia tanya. Adik dia main ni, tengok. Klip kertas abang sudah bercampur dengan pasir. Tengok adik dia seronok main klip kertas abang dia. Okey. Bagaimanakah Kanang boleh mengasingkan campuran ini? Kanang mengasingkan campuran klip kertas dan pasir dengan menggunakan magnet. Tengok. Dia takkan dia nak kutip satu-satu, banyak ni. Jadi dia menggunakan magnet. Dia gerak-gerakkan magnet kat dalam ni, dekat pasir ni. Jadi magnet tersebut melekatlah, magnet tersebut menarik klip kertas pada pasir tersebut. Okey. Tengok situasi yang ketiga. Tak sabar nak bela ikan mas ini. Alamak, akuarium lama ini dah kotor lah.
banyak campuran pasir dan serpihan kayu. Dia nak bela ikan kan, nak letak dalam akuarium ni, tapi tengok akuarium ni akuarium lama kan, jadi banyak campuran pasir dan kayu bercampur-campur kat dalam ni. Jadi bagaimanakah campuran batu dan serpihan kayu reput ini boleh diasingkan? Bagaimana? Kita boleh mengasingkan campuran ini secara mengapung. Okey, cara mengapung. Tadi cikgu pun dah sebut cara mengapung. Ya, ini kerana serpihan kayu reput boleh terapung di atas air. Jadi, apa yang dia perlu buat? Dia masukkan air dan kacau campuran tersebut. Masukkan air dalam akuarium dia, dikacau-kacau. Jadi, objek yang terapung akan terapung ke atas, kan? Timbul di atas, dan objek yang berat, yang lebih berat, dia akan tenggelam. Jadi bolehlah kita asingkan serpihan kayu reput tadi. Dia dah naik atas ni, senanglah nak asingkan kayu reput tadi. Okey, kita tengok situasi yang keempat. Penyiasatan ini memerlukan cecair berwarna daripada kelopak bunga raya. Bagaimanakah cecair ini boleh dihasilkan? Dia nak buat cecair, berwarna, tapi warna tu nak ambil daripada kelopak bunga raya. Okey, langkah pertama dia cakap, tumbuk kelopak bunga raya dan larutkan dengan air. Kemudian turas. Ni dia guna kaedah menuras. Okey, turas campuran ke dalam kelalang kon dengan menggunakan kertas turas. Okey, tengok. Ada kertas turas. Kertas turas ni kertas yang nipis tu, kan? Bentuk bulat, lipat, berbentuk kon dan kamu letakkan dalam corong turas. Ni kita panggil corong turas macam ni. Yang kertas ni kertas turas. Okey. Cebisan kelopak bunga raya akan tertinggal di atas kertas turas. Cecair berwarna akan berkumpul di dalam kelalang kon. Okey. Ini ada kelalang kon. Dia letak corong turas dan dia letak kertas turas dekat dalam ni untuk dia turas cecair daripada bunga raya tadi. Okey, ni air yang bunga raya bercampur dengan bunga raya. Dia tuang dalam ni, keluarlah air merah dekat bawah ni. Berwarna merah, dan kelopak-kelopak bunga raya yang kasar-kasar tu semuanya tertinggal dekat atas ni, dekat corong turas. Jadi dapatlah asingkan kelopak bunga raya tersebut daripada cecairnya. Okey. Mengapakah kamu mengasingkan campuran ini secara menurasnya? Dengan menuras, bahan pepejal boleh diasingkan daripada bahan cecair. Okey, campuran boleh diasingkan dengan cara apa tadi? Yang pertama, cara menyisih. Yang kedua, mengayak. Yang ketiga, menggunakan magnet. Yang keempat, mengapung. Dan yang kelima, menuras. Okey. Kaedah mengasingkan campuran. Okey, lagi sekali cikgu ulang. Yang pertama, menyisih. Okey. Menyisih tu apa menyisih? Mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Yang kedua, mengayak. Mengasingkan bahan yang bersaiz halus dan bahan yang bersaiz besar. Yang ketiga, menggunakan magnet. Mengasingkan bahan yang boleh ditarik oleh magnet. Kalau bahan tu tak boleh ditarik oleh magnet, jadi kita tak boleh nak gunakan magnet. Okey. Yang keempat, mengapung. Mengasingkan bahan yang terapung daripada bahan yang tenggelam. Yang kelima, menuras. Mengasingkan bahan pepejal daripada bahan cecair. Okey, kita tengok lagi gambar lebih jelas. Okey, menyisih tadi. Ni gambar maruku. Okey, murid ni dia asingkan kacang daripada
maruku tersebut. Menyisih, guna kaedah menyisih. Mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Yang kedua, mengayak. Mengasingkan bahan yang bersaiz halus dan bahan yang bersaiz besar. Yang ketiga, menggunakan magnet. Mengasingkan bahan yang boleh ditarik oleh magnet. Yang keempat, mengapung. Mengasingkan bahan yang terapung daripada bahan yang tenggelam. Yang kelima, menuras. Mengasingkan bahan pepejal daripada bahan cecair. Okey, baiklah, itu saja hari ini. Jadi ini tugasan kamu pada hari ini. Buat buku aktiviti sains muka surat 55 hingga 57. Itu saja daripada cikgu pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.